wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi, salam sejahtera dan juga Assalamualaikum diucapkan kepada anda semua penonton-penonton setia Wanita Hari Ini. Hari ini Wanita Hari Ini Ekstra kami bawakan kepada anda bersama dengan saya Fiza Sabjahan dan juga rakan siaran Sugita Chandran. Walau di mana anda berada, kami nak ucapkan terima kasihlah kepada anda kerana terus menjadikan kami sebagai santapan minda anda di tengah hari ini. Dan Sugi. Ya, kami akan menemani anda pada hujung minggu anda. Apa juga yang anda lakukan pada hujung minggu ini? Sentiasa ingat untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan anda. Dan sekali lagi kami ingin seperti biasalah nak ingatkan anda mengenai bilangan kes COVID di mana setakat semalam jumlah kes baharu adalah sebanyak 1,294 kes dan kes sembuh baru adalah sebanyak 1,442 kes, Fiza. Dan kalau boleh kami juga ingin kongsikan bersama dengan anda daripada sumber iaitu CPRC Kebangsaan, sejak 2 minggu lalu kadar kebolehjangkitan R0 agak tinggi dan melebihi 0.9 dan ingin kami ingatkan anda di mana mereka telah menyarankan kita supaya mematuhi SOP setiap masa kerana jika kita leka kes baharu akan kembali meningkat. Tak pernah bercuti dalam kita terus mengikuti SOP ni, Sugi. Janganlah kita ni saat tengok jumlah turun sikit kita pun tak apalah, tak apa duduk rapat-rapat, lupa tentang penjarakan fizikal dan sebagainya. Ini tanggungjawab diri sendiri sebenarnya. Di mana kita berada, di rumah ke, di luar ke, di studio juga kita mengamalkan penjarakan fizikal. Ini yang harus dititik beratkan. Baiklah, ini juga berita baik buat seluruh rakyat Malaysia yang mana sejak daripada malam tadi dan juga pagi tadi rata-rata di media sosial ramai yang mengucapkan ucapan tahniah kepada Dr. Amalina Cik Bakri yang telah pun diijab kabulkan bersama dengan pasangannya pada tanggal 31 Mac yang baru saja dikongsikan posting ini di laman sawang Instagram beliau yang mana mereka berdua telah pun dinikahkan di London Central Mall, Sugi. Ya, Dr. Amalina telah bernikah bersama dengan Alexander Charles di Masjid Central London dan walaupun telah terpaksa menangguhkan pernikahannya sebanyak 3 kali, akhirnya telah pun bernikah dan dengan hanya 6 orang yang dibenarkan, Fiza. Sugi, kalau kita tengok kan cantik Dr. Amalina mengenakan busana yang direka oleh Putra Kosri. Ya, Fiza. Tapi apa yang menyedihkan buat Dr. Amalina adalah ibu beliau tidak dapat bersamanya tetapi telah orang kata secara virtual lah melalui FaceTime je lah. COVID times orang kata inilah perubahannya dan mungkin anda bolehlah ke Instagram Dr. Amalina untuk memberikan ucapan kepada kedua-dua pengantin baru ini. Saya tak sabar nak tunggu saat saya nak ucapkan tahniah. Wow. Saya pula ya. Okey, kita nak kembali kepada bersama dengan anda penonton. Hari ini ada banyak topik yang nak kami kongsikan kepada anda, khususnya bagi anda yang menggemari aktiviti dekorasi dan juga menggemari lilin. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sesuatu yang lebih istimewa. Ini merupakan berita baik untuk anda semua yang mana ini dia. Kit Soy memperkenalkan produk terbaru iaitu Vitasi Plus Shine yang dipasarkan di Watson dan juga di Shopee Kidsweek Mall. Harga promosi hanya RM17.80 sahaja dan anda akan mendapat 1000 mg vitamin C daripada gabungan 6 buah-buahan dan sumber semula jadi yang berkhasiat kepada tubuh badan kita. Apa yang menariknya lagi, ini dia penonton-penonton, saya nak kongsikan kepada anda, Vitasi Plus Shine ini juga dapat membantu meningkatkan sistem imun badan dan menjadikan kulit kelihatan lebih bersih. Ini dia. Dan jangan risau kerana produk Kit Soy dijamin halal dan lulus semua ujian makmal. Jadi Kit Soy terbaik untuk anda. Jangan lupa dapatkan Kit Soy Vitasi Plus Shine ini di Watson dan juga di Shopee Kidsweek Mall. Bagus untuk sistem imunisasi badan, juga dapat membantu untuk membersihkan kulit kita, insyaAllah. Okey, Sugi. Kidsweek. Okey, baik. Topik kita pada hari ini seperti yang Fiza dah katakan tadi berkaitan dengan kreativiti lilin. Ada macam-macam ingin kami kongsikan bersama dengan anda.
ada bar wax, ada lilin dalam cawan, ada juga lilin wangi. Sebab tadi bila kami masuk studio terus boleh bau laici. Sekarang pun sebenarnya bau laicinya kuat sangat sebab ada lilin laici dekat depan kita sekarang ni. Dan kalau kita cakap tentang lilin ni, Sugi, kebiasaannya ramai yang mengatakan tentang lilin ini lebih kepada bahan untuk sebagai bahan pembakaran. Yang kadang-kadang kalau kita kecil-kecil dulu tak ada api, kita tahu kena cari lilin. Tapi selain daripada itu, hari ini sebenarnya lilin juga diguna pakai sebagai aromaterapi, diguna pakai untuk pelbagai jenis lagi. Tapi sebelum itu, Sugi, kami nak kongsikan juga kepada anda, kalau anda ada sebarang komen, perkongsian, terus kongsikan di Facebook dan juga Instagram kami. Tapi sebelum kita nak dengarkan dengan lebih lanjut lagi, kami nak bersama dahulu dengan Puan Ayu Nur Johana Ibrahim selaku jurucakap daripada JSD Holdings Sendirian Berhad. Kita persilakan Puan Ayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton wanita hari ini. Saya Kak Ayu selaku jurucakap JSD Holdings Sendirian Berhad. Hari ini saya nak kenalkan salah satu produk yang terlaris di JSD, iaitu Feminine Wash Young and Fresh. Merupakan produk pembersih bahagian intim wanita dan juga remaja. Istimewanya ianya dirumuskan daripada bahan-bahan semula jadi dan herba-herba yang terpilih seperti manjakani, sirih dan juga cengkeh. Ianya dibuat khusus untuk membantu membersih, menghilangkan bau-bauan yang tidak menyenangkan, membantu menghilangkan gatal-gatal dan juga dapat membantu mencegah jangkitan kuman. Jadi amat sesuai digunakan ketika haid ya puan-puan. Selain itu, harumannya yang sangat wangi dan eksklusif mampu memberikan kesegaran sepanjang hari. Didatangkan dalam botol yang kecil agar mudah dibawa ke mana sahaja dan sudah semestinya lulus KKM. Jadi gunakannya tanpa was-was ya puan-puan. Bagaimana? Berminat nak cuba? Kalau nak cuba, inilah masanya yang paling sesuai perempuan sebab kami nak bagi harga promosi yang paling istimewa sempena jualan sehari 4 hari bulan 4 harganya cuma RM29 berbanding berharga biasa RM40. Jadi puan-puan dapat jimat sebanyak RM11 puan-puan. Banyak tu puan-puan. Saya ulang sekali lagi. RM29 sebotol esok hari sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang. Cepat-cepat dapatkannya, terus hubungi stokis-stokis kami di seluruh Malaysia ataupun layari page dan Instagram yang tertera di kaca TV anda sekarang atau terus WhatsApp saya sekarang di talian 019-511-2129. Saya ulangi 019-511-2129. Ingat Feminine Wash yang terbaik semestinya JSD manis mantap penuh rahsia. Okey, itu dia daripada JSD Holdings. Okey, so kita nak kembali kepada bersama dengan penonton kita tentang topik yang bakal kami bawakan pada hari ini tentang lilin. Kreativiti lilin. Sementara anda berehat sebentar, kita pun nak ambil mood sikit, zen mode. Jadi kita berehat sebentar, kembali selepas ni dalam topik kreativiti lilin. Zen. Wanginya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Penggunaan lilin bukan sahaja boleh dijadikan sebagai satu sumber cahaya, namun ianya juga boleh digunakan dengan pelbagai cara yang lain. Ada yang menjadikan lilin sebagai salah satu cara untuk mencipta sesuatu suasana. Tahukah anda, lilin mampu membantu seseorang untuk menghilangkan tekanan. Rata-rata, kebanyakan individu gemar menyalakan lilin untuk bersantai dan berehat. Antara wangian lilin yang popular ialah vanila, lavender dan jasmin. Lilin juga merupakan salah satu bahan utama yang sering digunakan dalam sesetengah agama. Ianya masih dianggap penting untuk menyempurnakan sesuatu acara keagamaan, di mana lilin keseluruhannya mewakili maksud yang berbeza mengikut jenis agama itu sendiri. Lilin juga mampu dijadikan sebagai alat untuk mengusir serangga dan nyamuk di waktu malam. Namun, ianya bergantung kepada jenis bauan lilin yang digunakan. Antaranya, bauan serai bukan sahaja memiliki aroma yang segar dan menyenangkan, malah ia juga merupakan salah satu bauan efektif untuk menghalau nyamuk di persekitaran. Lilin juga sering digunakan untuk membuat lapisan pada permukaan buah apel dan timun.
Lapisan lilin pada buah sering digunakan dalam proses mengimport kerana ia dapat membantu buah untuk tahan lebih lama serta dapat mengekalkan kesegaran buah tersebut. Selain dapat dijadikan sebagai perhiasan dalam rumah dan mempunyai manfaatnya tersendiri, bagaimanapun, penggunaan lilin dengan terlalu kerap tidak digalakkan kerana kandungan bahan kimianya yang tinggi boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Itu sedikit trivia berkaitan tentang lilin, Sugi, yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita, Tasha. Tapi sebenarnya ini juga nak dikongsikan kepada anda penonton-penonton yang sebenarnya lilin ini juga boleh digunakan dalam perawatan kesakitan. Kalau boleh saya kongsikan melalui pembacaan, melalui terapi lilin ataupun bahasa Inggerisnya adalah wax therapy yang menggunakan elemen lilin paraffin dalam membantu merawat pesakit. Yang mana, Sugi dan penonton, lilin paraffin ini berasaskan petroleum dan dicampurkan dengan bahan asli yang lain untuk menghasilkan lilin yang sesuai dan tidak memberi kesan alergik kepada pesakit. Antara sakit-sakit yang menggunakan rawatan ini adalah seperti sakit artritis, keradangan, ketegangan, kekejangan otot dan banyak lagi. Dan sebenarnya ianya bukan kaedah baru di luar negara, tetapi di Malaysia kaedah rawatan ini baru saja dilaksanakan dalam beberapa dekad yang lalu. Dengar-dengar macam untuk kejang otot, kebas, mungkin boleh cuba. Saya dah agak dah mesti awak akan mencubanya. Okey, baik. Yang pertama ingin kami kongsikan bersama dengan anda adalah bar wax yang ada dekat depan ni. Jadi kita bersama dengan Puan Balkis Alia Cik Balkis Alia Khairul Kamal dalam talian sekarang ini untuk berkongsi lebih lanjut. Hello, selamat tengah hari. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Cik Balkis. Okey, Cik Balkis, saya dan Fiza tadi dah tengok dah bar wax kat depan ni macam coklat lah pula, boleh pecah-pecah makan. Betul. Jadi mungkin boleh terus kongsikan apa yang istimewa mengenai bar wax ini? So, bar wax ni dah bentuk coklat bar, obviously. So, kita nak kurangkan, apa ni? Kalau siapa yang tak nak guna candle yang macam dalam jar ni, boleh guna bar wax ni. Okey. Lain dalam bar wax, ya? Lain Balkis tak berapa jelas. Okey, mungkin kita boleh kongsikan lagi sekali kan Balkis daripada awal. Okey, apa perbezaan bar wax ni, keistimewaannya tu. Silakan Balkis. Kalau bar wax ni, obviously dalam coklat bar. Kalau siapa yang tak nak guna jar ni, boleh guna bar wax ni. Dia tak guna sumbu. So, kalau siapa nak jar macam mana? Dia lagi satisfying lah sebab kita boleh patahkan. Lepas tu kita boleh guna sebanyak mana yang kita nak dalam satu masa tu lah. Okey, just jangan makan je lah. Tapi tadi kan saya masa Syifa dan juga Syakil tolong kita patah-patahkan ni, kami di studio juga ada dapat dari Balkis ada hantar kat kita. Kita rasa macam baunya memang sangat menarik. Betul. Memang macam bau coklat dan juga macam coklat mint. Coklat mint tu. Okey, mungkin Bakir boleh kongsikanlah. Kadang-kadang orang kalau cakap tentang aromaterapi ni seringkali dikaitkan dengan essential oil. Tapi jarang-jarang mungkin kita gunakan bau wax ni ataupun lilin ini sebagai aromaterapi. Kalau boleh Bakir kongsikan kepada penonton-penonton kita, ini mungkin sesuatu yang baharu juga bagi mereka. Sebenarnya bar wax ni ataupun diorang panggil wax melt lah. Dia dah banyak ada dekat luar negara, semua dalam Malaysia dia agak kurang sikit lah. So selalunya orang akan jual dalam bentuk yang macam ketul-ketul bulat tau. Tapi saya nak buat macam lain sikit, saya buat dalam bar sebab saya tahu orang ramai suka coklat bar. Lepas bau dia pun sedap kan. Okey. Baik. Dia lagi Baik Balkis, kalau kita lihat dekat depan ni memanglah bar wax ni tak ada orang kata sumbu dia lah. Jadi kita memang kena guna burner ni ke yang macam ni yang saya tengah pegang ni, ke ada cara lain? Kan? Biasa kita letak essential oil dekat dalam ni. Kalau yang ni untuk bar wax pula. Mungkin Balkis boleh kongsikan, adakah ini sahaja caranya dan kalau satu cube ni boleh tahan berapa lama dalam burner ni? Memang kena guna wax burner ni sebab kalau nak guna cara lain tu, kalau siapa yang rajin bolehlah buat macam double boil air kan. Macam boil coklat double boil. Okay. Kalau better guna wax burner. Alright. Okey, Balkis, mungkin Balkis boleh kongsikan juga kepada penonton cara pembuatannya sebab macam kita tahu memang dia cukup terkenal ataupun popular di luar negara, tapi mungkin baru juga di Malaysia bagi kami yang baru belajar tentang lilin ni kan. Mungkin Balkis boleh kongsikan macam mana cara Balkis buat sebenarnya bar wax ini, kalau boleh dikongsikan.
Sekejap. So, dekat sini saya dah ada sediakan mold coklat. Okey. Lepas tu caranya kita cairkan wax tu ikut satu ni penuh mana lah. Okey. So kalau saya letak rose petals dulu sebab dalam bar tu ada rose petal. Ya, betul. So kita letak rose petals, lepas tu kita tuangkan je wax ni. So kita sambil tu kita akan tunggu dia keras lah. Lepas keras tu tunggukan macam 24 jam ke 48 jam untuk dia cure. So bau dia lagi kuat. Okey, nak tanya juga kepada Balkis lah kan. Bila kita tengok tadi kan wax tu kan macam orang yang dah biasa buat dah tahulah nak beli kat mana. Tapi macam kami hari ni baru nak belajar ni, macam mana kita nak tahu wax apa yang sesuai digunakan, nak dapatkan bau yang wangi tu pula menggunakan apa? Kalau boleh dikongsikan. Wax ni boleh dapat kat Shopee, ada juga candle supplier dekat online lah. luar sana lah. Online. Tapi dia kena, sebelum buat tu kita kena eksperimen dulu sebab tak semua wax sama dengan macam cita rasa kita lah. Ada yang orang nak macam ni. Sebab wax ni pun ada banyak macam-macam jenis. Ada paraffin, soy wax, beeswax. Okey, dan bagi orang kata kalau yang kita pegang ni sekarang ni bau dia bau mint. Jadi macam mana dapatkan baunya dan colouring dia, warna dia macam mana? Apa yang Balkis gunakan? Saya guna mica powder. Mica powder ni memang untuk mewarnakan candle lah. Ada juga candle dye tapi dia tak, kalau kita cairkan dia tak macam berkilat. Okey. Baik. Ini yang macam coklat. Tapi saya kira kalau ada anak-anak kecil kat rumah pun kena berhati-hati jugalah, kena simpan di tempat yang tinggi dan sebagainya. Dari sudut keselamatan anak-anak, takut dia makan pula kan. Betul. Tapi yang kalau boleh dikongsikan yang ini pula, yang ini saya suka sangat sebab dia ada bau strawberry. Saya cakap dengan sekitar tadi. Macam nak makan Nak makan. Yang ini apa pula? Yang ni candle jar. Sama je, cuma atasnya saya letak rose petal dengan ada kristal warna pink kat atas sebagai hiasan lah. Betul. Warna kegemaran saya. Okey, Balkis, mungkin Balkis boleh kongsikan lah. Balkis juga mungkin dapat memberi inspirasi kepada penonton-penonton yang sebelum ni tak tahu tentang bau wax ni. Bagaimana mereka nak tahu lebih lanjut lagi tentang bau wax ni, nak beli, nak cuba buat dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan Instagram ataupun Facebook Balkis. Saya ada Instagram je. Kalau Instagram boleh cari dekat dreamingcandle_. Dekat situ ada saya sediakan link. Kalau nak purchase ke boleh tekan link tu je. Ada buat kelas tak? Ya. Kelas belum lagi. Belum lagi Saya Sugita. masih belajar lagi, trial and error lagi. Sebab Sugita nak belajar, Ya. dia nak buatkan Saya nak buat untuk Fiza lah. Betul. Mungkin boleh buat online lah. Nanti saya join secara dalam talian. Okey. Baik, terima kasih Balkis atas perkongsian mengenai bar wax itu tadi. Okey. Terima kasih. Okey, Fiza. Sugi, kita nak kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton kita. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang bar wax dan sekarang ini kami nak kongsikan sesuatu yang lebih popular dalam kalangan masyarakat kita, iaitu tentang lilin wangi. Yang mana kalau kita pergi ke pusat membeli belah kadang-kadang, lagi-lagi kalau bulan 12 kan, macam-macam jenis lilin wangi ni yang akan dijual. Ya, betul. So hari ini kita akan bersama dengan Puan Hanita yang akan berkongsikan tentang lilin wangi. Okey, Puan Hanita, ada macam-macam orang kata apparatus, lilin dekat depan ni. Kami nak bagi Puan ruang untuk terus kongsikan apa yang akan kami buat, Puan tunjukkan kepada penonton-penonton hari ini. Okey, selalunya kita hanya dengar pasal lilin wangi dalam bentuk pilar atau jar, and then yang terbaru tadi kan dalam bentuk bar wax kan. Actually lilin wangi ni ada banyak jenis. Okey. Kalau dekat overseas sana memang dia thousand of creativity, design dan pelik-pelik lah kita akan tahu kan. Tapi hari ini I bring few yang saya akan berkongsikan, iaitu kita ada macam scented hanging wax ni. Comel cantiknya. Okey, boleh saya ambil yang ni tak? Comel Actually sangat. scented hanging wax ni tak boleh letak di luar lah. It's only letak dalam almari ataupun dalam ruang rumah. Okey, Cik Fiza. Lupa dia fashion. Jadi kalau nak cium kena. Okey. Macam tu. Saya suka yang wangi-wangi ni. Dan sesuai juga jadi as a gift. Ya, door gift ke untuk sebagai just hadiah buat majlis. Puan Hanita, baik. sambil kita borak-borak bersama saya dan juga Sugi, kalau boleh kita terus kongsikan demonstrasi yang nak dilakukan pada hari ini. Okey.
Sebenarnya untuk buat lilin wangi kita perlukan beberapa bahan lah. Okey. Bahan utama dia. Yang utama is a wax lah. Wax ni pula ada macam-macam jenis. Okey. Yang ramai tahu ada soy wax, palm wax, paraffin, coconut, and beeswax. Ada macam-macam jenis. Yes, ada macam-macam jenis. Aha, yang saya tertarik kat sebelah ni ada drill, macam drill pula. Actually, it's not drill. It's a heat gun. Okey. Panas. Nampak sangat Salah, saya tak tahu. Kita salah. Okey, baik. Dan hari ini demo yang ingin ditunjukkan adalah demo untuk membuat apa, Puan? Actually, kalau nak buat wax ni, untuk buat lilin ni, Fiza, kita kena masak. So, hari ini kita just tunjuk je yang bagaimana macam untuk kita fitting kita punya. Okey, boleh. Teruskan. Kan? Okey, tapi sambil-sambil buat tu, silakan. Kita nak tahu juga apa perbezaan dia dari segi bee wax, paraffin wax, ada palm wax, coconut wax dan juga soy wax. Kadang-kadang kita ingat makanan je macam tu. Tapi dia punya bahan hiasan pun juga ada perbezaan-perbezaannya. Okey, macam paraffin wax ni, dia berasaskan daripada petroleum. Okey, baik. So, dia antara wax yang paling strong. Strong, dia macam keras lah, paling keras. Okey. And then beeswax ni berasaskan daripada lebah. Lebah. Kalau untuk dalam candle, kita letak beeswax ni, dia bila kita burn candle tu, dia akan menghasilkan udara yang boleh membersihkan udara luar. Okey. Baik. Dan yang biasanya Puan gunakan yang mana satu? Saya biasa gunakan sebab kita Malaysian kan. Saya suka nak support kita punya palm wax. Okey, baik. Palm wax antara yang very strong, dia punya throw tau. Dia punya bau dia pun sangat kuat selain daripada soy wax dan coconut wax. Okey. Cuma beza harga lah. Okey. Tadi kita kata dalam studio dah berbau laici. Jadi saya risau sebab saya tak bau laici tu. Tapi bila saya cium, ada bau yang lain-lain. Yang mana satu tadi yang bau laici Tapi tu? adalah kan yang bau laici. Actually dalam kita punya hanging wax pun ada. And then this one is raspberry lychee. Nampak Buat tu. raspberry, imagine kan campur lychee. Okey, saya bau. Okey, yang dalam mold ni sebenarnya macam mana ni? Puan nak tunjukkan sesuatu ke macam yes. mana? Sebab kan kita tak boleh nak gunakan something equipment Okey. kan. It's about safety. Aha. So, bila kita dah meltkan kita punya wax ni, untuk buat center wax, kita akan gunakan mold lah. Okey. Mold ni mestilah dari silikonnya. So, senang kita nak keluarkan. Mold macam kita buat coklat, kita Ya, buat boleh je. semua tu boleh lah. Okey. Just make sure daripada silikon lah. Okey. Okey, Dan baik. kalau untuk yang hanging tu, make sure lah mold tu dia ada hole. Dia ada lubang tu sebab kita nak ni Ikat kan. ribbon Okey. dia. Okey, So, baik. lepas tu, bila kita dah masukkan wax yang cair ke dalam mold, and then dia akan ada macam transition, dia akan keras kan. Sebelum dia keras, so kita akan putlah dia punya hiasan di Masa dia atas. semi keras tu lah. Semi keras tu. Cuk. Faham. Okey, tak apa, tadi Fiza. kita tengok kalau kita tengok warna palm wax ni warna putih. Okey. Tapi kalau kita tengok wax yang dah masuk dalam mold ni dah pun berwarna lilac. Okey, jadi macam mana nak dapatkan warna tu sebenarnya? Kita ada candle colour. Candle colour actually ada 3 jenis sebenarnya. Dalam bentuk macam crayon ni, lagi satu bentuk mica, bentuk serbuk, lagi satu bentuk liquid. Okey. So just use candle colour lah. Okey, baik. Tapi kan Puan, kalaulah mereka yang tak pernah buat lah tapi nak buat. Jadi yang mana satu perlu menjadi pemilihan mereka? Wax yang paling senang, orang kata mold yang paling basic dan pemilihan orang kata bahan-bahan untuk seseorang yang baru sahaja nak mula membuat lilin ni. Okey, saya rasa paling mudah kalau nak buat lilin yang baru lah untuk beginner. Ya, beginner. Wax melt actually paling mudah. Okey. Just masukkan dalam dia Mold. punya mold. Dan letak dia punya essential oil ataupun pewangi 5 to 10%. Okey. Lepas keras, keluarkan. Okey. Sebab yang lain tu Okey. teknik dia agak renyah sedikit. Okey. Mungkin Puan Rita boleh kongsikan jugalah. Okey, bila kita kat rumah kan, kita tak ada heat gun dan sebagainya. Maklumlah amatur macam Sugita nak buatkan untuk saya. Dia belajar Saya ni, ambil nak drill belajar pula. ni. Tapi lah saya. Okey. Jadi kalau kita nak buat dekat rumah sendiri, contohnya lah, kita memang cairkan wax ni dalam periuk ke. Kemudian macam tadi kita tanyakan, kalau kita tengok lilin-lilin ni ada bau strawberry and lychee dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita menaikkan ataupun mendapatkan bau-bauan ni? Okey, macam tadi kata macam mana nak buat kan. First, kita kena masak wax tu dengan guna cara double boiler lah. Macam Okey. kita masak Coklat, ya. Sebab Okey. kita tak nak kita punya wax tu terbakar hangin kan. And then, untuk menaikkan bauan wax kita atau candle kita, pertama,
yang paling penting pemilihan wangian. Macam kat depan ni, kita dah tahu wangi, tapi kita kena tahu tentang notes perfume tu apa. Yang ada base note, top note top semua. note, middle note, base note. And then tak semua wangian dia sesuai untuk masuk dalam candle. Yang saya boleh kongsikan tips untuk pilih wangian yang betul ke dalam candle. Cari yang base note, very strong. Silakan. Macam mana nak pilih tu, Puan? Okey. Contohnya, tadi saya cakap kan kena pilih yang base note. Base note ni bau dia seperti woody, vanilla, spicy dan sebagainya. Coffee. Macam ni coffee saya guna base note. Very strong dia punya. Tapi bila kita burn, dia akan wangi. Itu untuk coffee lover lah. Pagi-pagi bakar lilin tu terus terbangun. Ini bos kita orang. Dia suka kopi. Oh, ya ke? Okey, baik. Puan, tapi nak tahu juga, saya pernah juga tengok orang yang membuat lilin ni, dia guna macam termometer, dia cek suhu dan sebagainya. Itu macam mana pembuatan lilin yang bagaimana tu? Begitu kompleks. Itu adalah salah satu teknik dalam membuat lilin yang betul. Dia punya turning point ataupun pembakaran bila kita cairkan lilin tu, dia tak boleh macam terover panas ke, dan gunakan termometer tu untuk dapatkan suhu yang betul untuk masukkan pewangi. Jadi saya tertanya-tanya daripada tadi tahu Suki. Memang yang ini kita hanging kan, kita letak dalam kita punya almari dan sebagainya. Memang dia tak akan cair dah maksudnya. Selama-lamanya begini. Kalau macam rumah tu dalam room temperature, insyaAllah. Dia akan ada bau tu pun dia bau akan hilang. Bau akan hilang. Tapi lilin tu masih ada. Bagaimana pula dengan pemilihan lilin-lilin yang lain ni? Sebab kadang-kadang dalam satu rumah kita perlukan aroma yang berbeza-beza mengikut kesesuaian emosi kita. Contoh, kalau dekat ruang tamu, lilin dan bauan apa yang sesuai? Di dalam bilik tidur, apa bau-bauan yang sesuai? Dalam bilik mandi, apa bauan yang sesuai? Betul, Fiza. Okey, sebab itu kita kena tahu tentang wangian. Wangian apa dan benefit apa. Kalau macam essential oil, dia bukan saja wangi, dia ada benefit. Dia ada manfaat. Contohnya kata nak letak lilin wangi dalam bilik tidur. Tidur tu kita nak apa? Tenang. So kita kena pilih lavender. Contoh. Jangan letak lavender dalam kereta. Nanti tertidur. Okey, tapi nak tanya juga Puan, adalah orang pernah berkata kan, kalau kita gunakan jar candle tu, kita jangan biarkan dia terbuka selepas kita bakar habis ke kita dah guna, sebab kalau tak bau dia akan hilang. Betul ataupun itu mitos ke macam mana tu? Kalau macam ni kita nak tutup macam mana? Macam tu je lah kan. Jadi adakah baunya akan hilang kalau kita biarkannya terbuka? Okey, actually kita nak tutup tu sebab kita nak cover dia daripada habuk. Selagi kita tak bakar, dia tak hilang. Okey, faham. Kalau macam ni kan dalam jar ni, kadang-kadang saya kat rumah adalah juga yang saya beli dalam jar-jar macam ni sebab saya pun sukakan bauan-bauan wangi juga. Berapa lama saya boleh tahan? Berapa kali pembakaran? Okey, depend pada saiz jar. Okey, kalau macam ini kan ataupun macam ini, bila setiap kali bakar kita tak boleh lebih 3 ke 4 jam ya. Itu instruction tu. Itu safety lah. Tak baca instruction. Bakar candle jar jangan lebih 3 ke 4 jam. Stop. And then kalau instruction lagi, tengok pada pengeluar. Kadang dia kata lilin ni boleh tahan ke 50 jam. 50 hours atau 30 hours. Still depend pada saiz tu. Okey. Hari itu saya kan Fiza dan Puan telah melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan. Saya tertidur tanpa padamkan lilin. Bahaya Jangan sangat. lakukan lagi. Okey. Baiklah, Puan Hanita. Saya kira mungkin ramai juga anda tertarik, termasuk saya dan juga Sugi, untuk melihat dengan lebih lanjut lagi tentang lilin wangi yang dibuat sendiri oleh Puan Hanita ini, dan kabarnya ada kelas juga kan? Jadi bagi mereka yang nak terus mengetahui dengan lebih lanjut tentang lilin wangi ini, bagaimanakah caranya? Okey, anda boleh terus ke laman web www.ziolab.com, IG Ziolab dan Facebook Ziolab. Atau boleh, saya selalu berkongsi saya punya ilmu tentang macam-macam jenis DIY produk dalam Facebook saya juga, Hanita Sinti. Okey, baik. Macam-macam yang dikongsikan oleh Puan, dan kita nak mengambil bau lilin-lilin ni. Sementara itu anda di rumah saksikan TikTok pilihan penerbit kita pada hari ini. Tadi raspberry.
you guys, let's turn these candles into something way cooler. We're going to finally do that bendy candle DIY. You want to fill the sink up with hot water, put your candles in the hot water and let them sit for 15 minutes. Once they are done, they will be fully bendable and you can mold them into whatever shape you want. You can do no wrong. They will turn out cute regardless, trust me. When they are all done and you've got the shapes you want, run cold water over them to set. Use a little potato peeler to make flat edges, and voila, look how amazing these are. I'm obsessed. Drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Menarik betul apa yang dikongsikan dalam TikTok itu tadi. Okey, baik, anda di rumah, kita ada satu lagi kreativiti lilin yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Untuk itu kita bersama dengan Siti Nashrah dalam talian sekarang ini. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Hello. Boleh bersama dengan korang tu? Ya, betul. Jelas. Nashrah nak kongsikan bersama dengan kami lilin kek cawan ataupun keju. Ini memang sesuatu yang baharu dan juga menarik. Kalau boleh terus dikongsikan bersama dengan penonton-penonton, silakan. Baiklah, saya ada akan buat demo untuk kek lemon cheese. Saya ada jual berbagai-bagai lilin sebenarnya. Tapi untuk hari ini, untuk fitting pada tim kita, saya akan share tentang lemon cheese yang berbentuk seperti begini. Wow. Jadi, kita start dengan Macam cheese lah ya, Nashrah? ya, bentuk dia memang macam cheese. Tapi jangan risau, dia bukan bau macam cheese. Baru nak tahu baunya macam cheese ke? Perkataan cheese kan macam dalam lasagna, pizza. Tapi cheese ni berbau lemon. Cuma saya suka sebab bentuk dia sangatlah comel. Dan lilin ni dikategorikan sebagai lilin estetik. Maksudnya kita boleh dekorasi rumah kita dengan lilin yang sangat-sangat comel dan juga berbau sangat wangi. Okey, Nashrah juga ada lilin yang berbentuk cawan ke? Ada sampel di sebelah ke? Ada tak? Sampel tak ada di sebelah saya sekarang sebab semua saya dah packing. Sebab lilin-lilin estetik ni salah satu kriteria dia adalah dia sangat fragile. Jadi pembuatan dia juga mengambil masa selama 3 ke 5 jam. Jadi lepas selesai, tapi saya ada hantar video. Silakan. Kepada pemirsa kita Kak Liza. Ini adalah video yang saya buat. Proses pembuatan ni macam saya cakap tadi 3 ke 5 jam, sangat lama. Tapi hasil result yang ending ni sangatlah comel sangat. Sebab tu saya decide untuk jual candle ni. Nashrah, kita boleh teruskan dengan demonstrasi pembuatan lilin kek keju ni. Kalau kita lihat bahan-bahannya tu ditimbangkan dahulu. Okey, wax jenis apa yang digunakan? Wax yang saya gunakan untuk estetik candle saya adalah soy wax. Iaitu yang berasaskan soya. Jadi pembuatannya yang pertama adalah macam video yang ditunjukkan ni, kita kena timbang dulu. Okey. Menggunakan teknik double boil ataupun bagaimana sebenarnya? Okey. Ya, okey. Maksudnya okey. Kita start ya. So, saya akan selalunya timbang dalam gelas yang heatproof lah. Sebab apa yang kita buat adalah kita letakkan wax kita dalam ni. Dan kita letakkan colour kita seperti yang di-explain daripada presenter yang sebelum ni. Kita letak mica powder. Saya specifically pilih mica powder sebab colour dia akan lebih shiny dan lebih terang, vibrant. Jadi dia nampak sangat cantik untuk hasil ni. Nashrah, maafkan kami. Nashrah, maafkan kami mencela. Kalau kita lihat di video, dah sampai ke proses di kacau menggunakan stirrer dia. Apa tu yang buat kek tu? Mixer. Jadi yang ni, cupcake candle ni sangat special sebab kita kena pukul soy wax tu sampai dia jadi macam whipping cream. Jadi bukan macam jar. Dia adalah cupcake candle, kek cawan. Jadi kita kena buat dia macam nampak sebiji macam cupcake cawan lah. Sebab dia sangat seronok untuk buat proses ni sebenarnya. Sebab itulah kena guna mixer ya?
Sebab itulah menggunakan mixer. Yes, menggunakan mixer yang saya memang allocate untuk wax sahaja sebab kita tak nak campur ada cross contamination and everything like that kan. Jadi proses ni kita kena start dengan base which is the cupcake candles yang dalam screen sekarang. And then kita unmold. Proses unmolding proses yang paling satisfying untuk saya sebenarnya. Sebab bila kita unmold tu kita nampak dah shape dia dah start jadi kan. And then kita pipe macam kita pipe cupcake yang biasa. Kita pipe dan saya bukanlah piping person yang paling pro dalam dunia ni, tapi saya cuba bila kita pipe kita boleh shape balik dengan toothpick ataupun apa-apa alat yang kita ada. Tapi satu benda yang kita kena note bila buat cupcake candles ni, kita tak selalunya boleh guna piping yang sama kita gunakan untuk cupcake biasa sebab apabila cupcake candles ni mengeras dia akan jadi brittle, dia akan jadi macam senang nak hancur. Jadi kita kena buatkan shape dia supaya dia still solid tetapi nampak shape kek cawan tu. Okey, baik. Itu mengenai lilin berbentuk cupcake. Tapi kan Nashra, kami nak tahu juga mengenai lilin keju kat depan tu. Walaupun tak bau macam cheese, tapi nak tahu macam mana Nashra membuatnya. Ya, kita sambung keju kita ya. Okay, so lepas kita dah letak wax, kita letak colorant. Saya gunakan method double boiler. Saya ambil periuk dan saya letak macam Nashra? Kita akan letak air panas di dalam periuk ini. Dan kenapa kita tak boleh nak bakar ataupun cairkan soy wax ni directly atas api? Sebab kita nak kita nak pencairan yang terkata. Kita tak nak wax kita naik temperature dengan terlalu cepat dan dia akan hangit. Sebab apabila hangit, dia tak jadi lilin dah lah. Dia akan jadi hangit. Jadi kita nak sesuatu yang boleh serap lagi fragrance oil. Baiklah. Dengan betul. Nashra, kalau boleh terus kita tunjukkan hasil yang dah siap itu bersama kepada penonton dan sambil-sambil itu mungkin boleh dikongsikan juga Instagram ataupun Facebook kepada penonton kita ya. Baiklah, Facebook saya dan Instagram saya adalah @nasheemis.official, NASHEEMIS.official. TikTok adalah Nasheemis, NASHEEMIS. Website adalah nasheemis.com dan Shopee adalah Nasheemis. Jadi macam kita tengok di sini, saya dah unmold dan nampak macam dah kan. Tapi belum habis ya, kita kena letakkan hole untuk kita letakkan wick. Jadi wick yang digunakan ni memang sangat penting lah sebab dia akan determine macam mana nilai kita dibakar. Jadi saya selalu letak hole ni menggunakan kayu lidi. Okey, baik. Kita demonstrate macam mana nak letak wick tu. Kita masukkan dari bawah. Dan kita jadi. Okey, cukup mudah dan dah pun siap. Baik, macam-macam dikongsikan oleh Nashra. Terima kasih Nashra atas perkongsian lilin kek keju dan juga cupcake. Jaga diri Nashra. Okey, Fiza, dah macam-macam kami pun kongsikan bersama dengan anda dan kami berharap anda pun telahlah dapat sedikit inspirasi. Baik Fiza, kita akan berhenti berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini Extra. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, baik. Kembali bersama kami dan dalam segmen Tajaan hari ini, kita bersama dengan tak lain tak bukan Datuk Azrul Muhammad Razzie selaku pengasas V Asia Cosmetics dan N Healthcare. Datuk sihat? Sihat. Sihat Sugi? Sihat sangat Datuk. Baik, hari ini Datuk ada 4 produk berbeza untuk 2 penggunaan yang berbeza juga. Jadi silakan Datuk. Okay, terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Sugi, saya kira ya tak lama lagi ramai di antara kita yang akan menyambut bulan Ramadan ya. Adalah saya kira ya ketika bulan Ramadan inilah kita nak kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat ya, dan ketika bulan Ramadan jugalah ada bulan yang baik untuk kita menggandakan amal ibadah. Justru itu ya Sugi, kita kena pastikan ni kesihatan kita sihat, sejahtera ya, supaya dapat kata orang tu solat tarawih, bangun malam dan sebagainya ya Sugi. Dan hari ini saya bawakan ya minuman yang paling tepat sekali ya, makanan tambahan untuk anda semua ya, yang mana saya kira Platinum Drink ni adalah pilihan utama pengguna dekat pasaran ya, yang mana menunjukkan prestasi kesihatan yang semakin baik ya bila mereka mengamalkan secara teratur ya, yang mana alhamdulillah mendapat maklum balas yang luar biasa, sambutan yang hebat daripada segi tahap penjualan
penjualan ya terus meningkat dan Sugi sebenarnya saya percaya ya ramai lagi kat luar sana yang belum pernah mencuba Platinum Drink ni. Saya kira ya kena cuba dapatkan, rasai kelainan. Sebab apa ya? Rumusan yang sangat istimewa, formulasi yang terbaik ya oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi menggabungkan ya buah-buahan yang tinggi antioksidan. Sebagai contoh ya, buah mulberry Sugi adalah buahan yang mempunyai kadar antioksidan paling tinggi sekali. Yang mana ya Sugi? Berbeza kalau biasa ramai pengguna biasanya mereka amalkan jus delima dan sebagainya, tetapi Platinum Drink kita pilih buah mulberry. Sebab apa ya? Buah mulberry ini terbukti secara klinikal mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain ya. Bayangkan Sugi, 1 kilogram buah mulberry bersamaan dengan 15 kilogram buah delima dan 1 kilogram buah mulberry juga bersamaan dengan 2 kilogram buah acai berry ya. Bayangkan betapa hebatnya dan juga luar biasanya buah mulberry ini, yang mana ya masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ya, mereka menganggap buah mulberry ini sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan. Dan kalau kita lihat video kat Kacang TV Sugi, betapa ramainya antara kita ya ada masalah macam ni, nak solat pun susah, terpaksa duduk dan sebagainya. Saya akur perkara ini ya, yang mana kalau kita lihat juga disebabkan oleh masalah pemakanan, kita tak jaga pemakanan ni, kita dapat penyakit yang berangkai-rangkai ya. Justru itu ya saya percaya yang mana ya makanan tambahan seperti Platinum Drink ni dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Dan sesuatu yang sangat istimewa ya, yang mana buah mulberry juga ya telah diuji secara klinikal di makmal yang mana membuktikan bahawa ianya sangat tinggi dengan kadar antioksidan. Dan juga ya Platinum Drink juga ya mempunyai analisa makmal Sugi yang mana ya sangat-sangat baik, yang mana kadar antioksidan yang sangat tinggi. Dan satu lagi ya rumusan terbaik kita gunakan iaitu shark cartilage ya, yang mana ianya sangat baik untuk mengurangkan geseran pada sendi, pada lutut ya. Saya faham ya kadang-kadang lutut kita sakit, nak naik tangga pun susah, nak solat dengan berdiri pun payah Sugi. Jadi pentingnya shark cartilage ini dapat membantu ya meningkatkan kesihatan sendi. Dan satu lagi ya, ramuan Zanton sangat baik untuk meningkatkan untuk meningkatkan imunisasi tubuh badan ya. Yang mana saya percaya ya bahan-bahan inilah yang dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan ya. Dan saya juga percaya Sugi ketika bulan Ramadan ni ya semua nak sihat, nak cergas. Jadi jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni, amalkan ketika waktu sahur. 15 hingga 30 ml dah mencukupi. Dan kalau anda lihat botol kaca ni 500 ml Sugi mempunyai kepekatan yang tinggi. Kalau boleh goncang dahulu sebelum minum. Minum 15 hingga 30 ml dah cukup. Boleh diamalkan seksi keluarga. Formulasi tanpa gula ya dan tanpa bahan terlarang, berasaskan bahan-bahan semula jadi. Telah mendapat penganugerahan sebagai Super Brand Malaysia dan juga ya halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia Sugi. Itu yang pertama untuk Platinum Drink ya. Dan seterusnya ya, ni dia saya bawakan juga Trim White Orange Fiber dan juga lotion pandan asli ya. Saya faham semua orang nak bentuk dan juga berat badan yang ideal Sugi. Inilah satu-satunya ya kopi yang mana dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal, dalam masa sama juga ya mengekalkan kecantikan kulit anda ya. Sebab apa? Dalam kopi ni ada ramuan seperti galasnya Kambogia, yang mana pengambilan Trim White Coffee ni dapat membantu ya memberi rasa kenyang yang berpanjangan ya, menukar lemak kepada tenaga Sugi. Dan bercakap mengenai lemak ya, lemak ni sangat bahaya terutamanya kalau kita ada visceral fat ya pada bahagian organ dalaman tubuh badan ya. Jadi pentingnya pengambilan Trim White ni dapat membantu ya menyekat selera makan berlebihan, memberi rasa kenyang yang berpanjangan ya, menukar lemak kepada tenaga, memberi tenaga tambahan. Dan kalau anda nak amalkan, boleh amalkan setiap kali selepas sarapan berat pada waktu pagi, ataupun kalau waktu bulan Ramadan ni Sugi nak memberi rasa kenyang berpanjangan, nak puasa tahan lebih lama ya, boleh minum kopi ni. Kita juga ada keluarkan perisa coklat Belgium. Harga RM45 ada 10 sachet. Amalkan ketika selepas sahur ya. Dan insya-Allah ya sepanjang hari kita akan rasa lebih kenyang, lebih bertenaga ya. Dan pada waktu malam Sugi selepas waktu berbuka ataupun bila kita dah makan berat ya, kita dah makan macam-macam, jangan lupa detox ya. Amalkan orange fiber ni. Sebab apa? Pengambilan serat sangat mencukupi. Kalau kita kurang serat boleh menyebabkan kita rasa sembelit, perut semakin membuncit, rasa tak selesa dan sebagainya. Jadi orange fiber ni diambil selepas makan berat ya. Pada selepas berbuka ataupun kita dah makan lunch ataupun waktu malam ya, yang mana seawal 4 hingga 8 jam anda akan ketanas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam Sugi. Yang mana saya kira ya kalau ada yang masalah sembelit, susah untuk lawas ya, sangat-sangat saya cadangkan ambil orange fiber ni, harga RM35 saja. Kalau berat badan lebih daripada 70 kg boleh amalkan orange fiber. Kalau berat badan kurang daripada 70 kg boleh beli apple fiber ya. Formulasi serat yang sangat-sangat bagus. Sebab apa ya? Ramai di antara kita yang kurang menitik berat soal pengambilan serat ya, rata-ratanya hanya mengamalkan 12 gram serat sehari. Tapi serat yang mencukupi adalah di antara 20 hingga 35 gram serat setiap hari, yang mana ya membantu untuk mendapatkan berat badan yang lebih ideal tu Sugi. Dan terakhir sekali jangan lupa dapatkan juga lotion pandan asli, lotion urutan luaran. Saya faham kadang-kadang kita ada rasa lenguh, tak selesa, boleh gunakan sebagai lotion urutan badan Sugi. Mengurangkan keserakahan, stretch mark ya, bahagian berlemak, perut buncit pun boleh gunakan lotion ni. Saya kira ya sangat-sangat selesa. Dan saya
saya sangat suka gunakan lotion ni, Sugi, terutamanya pada bahagian lutut, sendi yang cepat letih tu, dan juga pada bahagian lemak berlebihan pada badan saya. Ya. Sebelum tidur saya akan sapu sebab apa, rasanya sangat selesa. Dan kalau anda dah guna lotion lain, Sugi, kena cuba rasai kelainan dengan lotion panas asli Viasia ni, harga RM26 sahaja, Sugi. Dan secara ringkasnya ya, untuk kesihatan tubuh badan yang berganda, nak tubuh yang lebih sihat, ya, lebih bertenaga, keluar daripada masalah kesihatan, meningkatkan mutu, tahap juga taraf kesihatan, jangan lupa dapatkan Platinum Drink yang hanya berharga RM99 sahaja. Untuk bentuk dan berat badan ID, dapatkan Cream White, makan pada waktu pagi dan pada waktu malam, Orange Fiber, lotion panas asli, Sugi. Dan ingat, bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, dapatkan di jombai.my. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli, sebab apa, Viasia adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, Sugi, ya, Datuk. hubungi hotline kami 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Terima kasih, Sugi. Jangan lupa dapatkan produk Viasia yang berkualiti, mendapat pengaruhan sebagai super brand dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut. Satu pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan. Terima kasih banyak-banyak Datuk Azril atas perkongsian cukup padat itu tadi. Baik, anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini. Terima kasih, Sugi. Terima kasih. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, Sugi, dan kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda penonton yang ingin untuk bergelar usahawan. Program Zero to CEO bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS. Sesiapa sahaja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, daftarkan diri anda di website www.zerotoceo.com.my. Isnin, Sugi? Ya, Isnin ke WH akan kembali dengan topiknya cantik dalam cantik luar. Saya pasti anda di rumah ada pelbagai pendapat mengenai topik ini. Jadi jangan lupa saksikan WHI pada hari Isnin ini. Bagi adik-adik yang kembali bersekolah esok, selamat kembali ke sekolah. Pastikan ikut SOP yang telah pun ditetapkan. Bagi yang bercuti, selamat berhujung minggu dan manfaatkan aktiviti anda dengan aktiviti yang terbaik bersama dengan keluarga. Jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri.